Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Ahmad Speaker kerana memberikan peluang untuk saya menyertai perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2020-2019 pada hari ini dalam sidang Dewan Yang Mulia ini. Jutaan syabas dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang telah membentangkan bajet yang amat baik, yang berteraskan rakyat, yang mengutamakan rakyat Sarawak, yang pro pembangunan, terutama luar bandar. Juga syabas atas kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang berjaya memikirkan sumber-sumber baru bagi menambah pendapatan negeri Sarawak demi memastikan Sarawak pada tahun 2030 nanti menjadi negeri berpendapatan tinggi, negeri maju dan negeri yang menjadi pengeksport kepada hasil-hasil pertanian. Hal ini jelas berbeza dengan janji-janji kosong pihak Pakatan Harapan yang suka membawa janji manifesto yang manis tetapi boleh membawa kepada diabetik, hancing manis yang membunuh harapan rakyat. Kerajaan GPS pimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, ahli dari Satok sehingga ke hari ini terus mara ke hadapan, memajukan rakyat, memenuhi janji dan impian rakyat Sarawak yang dahagakan pembangunan. Datuk Ahmad Speaker, kerajaan GPS adalah kerajaan yang memenuhi janji dan aspirasi rakyat. Bukan kerajaan penipu atau kerajaan jack of all trades, master of none. Kerajaan GPS adalah kerajaan yang melaksanakan slogan utamakan Sarawak, Sarawak first. Bukannya kerajaan yang jadi ulun kepada orang lain. Kerajaan GPS adalah kerajaan yang berteraskan rakyat Sarawak. Bukan kerajaan yang menjadi ejen kepada pihak luar yang mahu mengambil kesempatan kepada kekayaan Sarawak. Kerajaan GPS memperjuangkan MA63, mahu mengembalikan hak-hak Sarawak yang terhakis. Bukannya hanya duduk diam membisu bila meeting di Putrajaya atau meeting di Kuching dan di mana-mana. Bila orang kata dia diam dalam mesyuarat, tandanya dia setuju. Dia kata dia diam bukan ertinya setuju. Kalau begitu, buat apa kamu duduk dalam mesyuarat kalau cuma bisu sahaja? Kamu wakil rakyat atau wakil kayu tunggul? Enti ndak bulak, ndak menang. Datuk Ahmad Speaker, kerajaan GPS memperjuangkan hak minyak dan gas Sarawak. Kerana itu kita tidak berganjak soal hak milik hasil bumi Sarawak. Kita mahukan hak kita kembali. Kita mahu menilai kesahihan Petroleum Development Act 1974. Kita mahu Territorial Sea Act 2012 dibatalkan. Kita mahu hak laut kita dikembalikan hingga 200 batu nautika seperti yang asal dianugerahkan oleh Baginda Ratu. Kita mahu laksanakan Oil Mining Ordinance 1958. Kita mahu semua pihak bayar sales tax dan kita akan bawa ke mahkamah pihak yang enggan mematuhi undang-undang yang berkuat kuasa di negeri ini. Kita bukannya seperti pihak-pihak yang berjanji mahu memberikan Sarawak 20% royalti minyak dan gas. Mana pergi janji itu? Tipu saja. Kita bukan seperti pihak yang berjanji mahu mengembalikan 50% kutipan cukai kembali ke Sarawak. Akhirnya sekarang mana pergi hasil-hasil cukai itu semua? Semuanya tipu. Kita orang Sarawak akhirnya tengok saja. Sekarang kita mahu tanya, apa lagi mahu tipu? Sui-sui, bo cau cui. Datuk Ahmad Speaker, ada yang cuba bawa usul ke Dewan Yang Mulia ini untuk menyaman Petronas jika tidak bayar sales tax. Yang peliknya Datuk Ahmad Speaker, yang bawa usul ini adalah penyokong kerajaan persekutuan. Saya fikir ini orang salah parking barangkali.
Dia adalah sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Dia tidak boleh cakap sendirikah di sana? Apa pasal mahu orang lain saman? Kalau betul-betul jujur mahu membela Sarawak, buatlah kerja. Bagi tekanan kepada kerajaan persekutuan untuk arahkan Petronas bayar sales tax. Tak perlu buat opera wayang lakonan murahan. Konon di sini mahu saman Petronas, tapi di sana sokong kerajaan PH. Ini kita tanya, mereka ini betul-betul mau tolong rakyat Sarawak kah? Atau apa lagi mau tipu? Datuk Amar Speaker, dulu mereka cakap, kalau mereka jadi kerajaan persekutuan, hak-hak Sarawak akan dikembalikan tanpa perlu begging atau merayu. Tetapi sekarang setelah jadi kerajaan persekutuan, apa sudah mereka buat? Mereka tipu. Mereka tak buat apa-apa. Bila kita laksanakan sales tax, kita mau kutip cukai daripada Petronas dan sebagainya, mereka merendah-rendahkan, memperlekehkan usaha kerajaan Sarawak pimpinan GPS. Mereka kata buat bajet angan-angan sebab Petronas belum bayar sales tax 2019. Kalaulah mereka ini betul-betul jujur mahu membela rakyat Sarawak, kenapa mereka tak cakap dengan Menteri Kewangan mereka yang merupakan ketua mereka sendiri untuk arahkan Petronas bayar sales tax? Ini tidak. Mereka memperlekehkan, berlakon buat usul tindakan kepada Petronas. Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya mereka tidak sokong Petronas bayar sales tax. Mereka tidak jujur kepada Sarawak. Ya, sepatutnya sebagai rakyat Sarawak, tolonglah Sarawak. Ini tidak, semua perangai tipu. Soalan kita, apa lagi dia mau tipu lepas ini? Datuk Amar Speaker, semalam ada seorang lagi buat pecah tanah projek jalan Sarawak ke Sabah. Konon akan siap 2030. Ya, ini projek yang bagus. Tapi bila kita tengok dalam bajet persekutuan 2020, boloi. Tidak ada bajet. Ya, apalagi mau tipu? Enti nak bulak, nak menang. Ya, Datuk Amar Speaker, mereka janji dalam pilihan raya yang lalu mau bagi autonomi penuh pengurusan kesihatan dan pendidikan. Mereka janji equal partnership Melaya, Sabah dan Sarawak mengikut semangat MA63. Mereka janji Sarawak tidak perlu lagi begging macam slave and master. Sekarang apa jadi? Siapa yang begging kepada master di sana? Siapa jadi slave? Siapa takut dengan bos? Cakap senang, janji senang, bikin tidak, janji kosong. Sekarang apa lagi mau tipu? Sui bo chow cui. Macam cerita Cina sudah saya, Datuk Speaker. Datuk Amar Speaker, kerajaan GPS ambil inisiatif bantu sekolah daif. Padahal ia tanggungjawab kerajaan persekutuan. Menurut Perlembagaan Persekutuan dan menurut perjanjian MA63 yang ditandatangani oleh nenek moyang kita. Sekarang apa sudah berlaku? Jangankan mahu bagi autonomi penuh pendidikan untuk Sarawak, bajet untuk baiki lebih 1000 sekolah daif di Sarawak pun tipu. Mereka cancel. Keperluan hak asasi dan hak kemanusiaan anak-anak Sarawak telah diabaikan. Ada bajet kerajaan terdahulu 1 bilion. Apa sudah jadi? Mereka batalkan. Mana pergi itu duit? Bawa tempat lain di Semenanjung sana. Ada lagi kesepakatan. Kerajaan negeri bayar hutang yang belum cukup tempoh untuk tujuan biayai kos baiki sekolah daif. Ya, hutang itu bukan perlu bayar sekarang, bayar masa depan. Tapi untuk Sarawak, kerajaan GPS sanggup bayar awal. Tapi apa jadi? Mereka sengaja lewatkan. Kemudian tiba-tiba dia letak dalam bajet 2020. Lagi teruk,
Dia kata pula ini hadiah untuk Sarawak. Ini berapa kali mau tipu? Berapa kali mau tipu? Ya, kata dalam bajet 2020 ada bajet baiki sekolah daif. Bila kita kira semula, rupanya bajet kosong. Tipu lagi. Kong kali kong. Apalagi dia orang mau tipu? Dato' Ahmad Speaker, ya, slogan pendidikan berbahasa Inggeris Kerajaan Persekutuan sekarang pergi mana? Slogan pendidikan percuma pergi mana? Yuran universiti bila mau turun, ini terus saja naik, tidak turun-turun. Yang turun apa? Hujan turun. Harga minyak bila mau turun, saya ulang. Pernahkah dengar suara itu? Saya ulang. Semua pernah dengar. Kemudian apa lagi? Slogan mau hapuskan PTPTN. Pergi mana? Ya, sekarang siapa tak bayar PTPTN, mereka akan sekat lagi ke luar negara kalau ikut berita yang terkini. Akhirnya apa yang berlaku, Dato' Ahmad Speaker? Kerajaan Negeri Sarawak terpaksa ambil pelbagai inisiatif bagi memenuhi aspirasi dan harapan rakyat Sarawak. Itu pun masih kawan-kawan kita yang sebelah sana masih tidak mahu sokong kerajaan Sarawak. Masih belit sana, belit sini. Apalagi mereka fikir mau tipu. Dato' Ahmad Speaker, mereka kata dalam slogan tidak akan salah gunakan kemudahan milik kerajaan. Ambil contoh paling senang. Ini RTM, adakah dalam Dewan? Saya dah sebut dalam sidang yang lepas. Hanya bagi liputan untuk PH. Kemarin, pada hari kita pembentangan bajet, kita balik awal. Jam 5, lama sudah saya tidak tengok RTM. Saya pun tengok RTM. Mau tengok berita bajet? Seorang pun tidak ada wakil kerajaan negeri yang muncul di kaca TV. Apa ini RTM milik individu kah? Apa kerajaan Sarawak bukan kerajaan yang sah kah? Apakah cukai dikutip di Sarawak tidak dibawa ke Kuala Lumpur kah? Apa hasil minyak dan gas Sarawak bukan disedut untuk biayai kerajaan di Putrajaya kah? Saya ingat, Dato' Ahmad Speaker, elok kerajaan Sarawak cari jalan. Biar RTM dikenakan sales tax bila operasi di Sarawak. Saya tak tahu boleh buat atau tidak. Dato' Ahmad Speaker, ini ada satu lagi janji manis kerajaan PH. Sales tax berapa persen? Tidak apa, kita negotiate sama kawan-kawan. Dia orang pun lama tidak keluar TV, bagi peluang lah. Dato' Ahmad Speaker, ini ada satu lagi janji manis kerajaan PH. Yang kononnya dulu mahu menyatu padukan rakyat Malaysia. Setiap menteri daripada federal datang ke Sarawak, puji perpaduan rakyat Sarawak, berbilang mangsa, berbilang kaum, berbilang agama. Tiba-tiba datang ini benda yang bernama MPKKP, Majlis Pecah Belah Kaum Keluarga. P lagi. P itu apa? P itu apa lagi? Ya, P itu apa lagi? Nah, macam-macam P. Ya. Mereka fikir JKK yang sedia ada wujud tanpa perundangan yang sah. Saya mau tanya, ini MPKKP wujud bawah undang-undang apa? Ya, wujud bawah undang-undang apa? Yang jelas, ini MPKKP menyalahi semangat MA63. Ini majlis haram. Ini majlis illegal. Mereka lupakah tugas JKK? Bukan main-main punya tugas. Contohnya tuai rumah, KK, penghulu, bukan hanya uruskan rumah panjang dan orang kampung. Mereka juga uruskan adat istiadat kaum.
pengesahan perkahwinan. Sudah kahwin kah belum? Masih janda kah duda kah? Berapa orang bini, berapa orang anak, urusan kematian. Ya, yang berjalan di rumah panjang dan kampung. Nanti bila wujud MPKKP ini, apakah dia juga akan sahkan adat istiadat dan perkahwinan? Yang jelas, ini MPKP ini adalah majlis pecah belah kaum keluarga. Dan kita mahu ia dihalang daripada masuk di Sarawak. Datuk Amar Speaker, kalaulah alasan mahu salurkan khidmat persekutuan, apa tidak cukup pegawai persekutuan yang sedia ada di sini? Ya, mana belakang kah? Ya. Apa tidak cukup? Apa dia orang ini tidak ada fungsi? Apa dia orang ini tak ada kerja? Mereka lupakah bahawa fungsi pejabat persekutuan di Sarawak mestilah melalui pintu pejabat setiausaha kerajaan Sarawak. Tapi bila mereka masuk kampung nak tumbuhkan MPKKP, seolah-olah mereka berkuasa dalam negeri ini. Kita tanya lagi, apa lagi dia mau tipu? Enti ndak bulak, ndak menang, kata mereka. Datuk Amar Speaker, bajet 2020 Kerajaan Negeri Sarawak adalah bajet yang benar-benar menjiwai isi hati rakyat Sarawak. Segala peruntukan yang membawa manfaat untuk rakyat yang sepatutnya dilaksanakan oleh pihak kerajaan persekutuan terpaksa diambil alih oleh Kerajaan Sarawak. Subsidi nelayan kita ambil alih. Subsidi elektrik air kita ambil alih. Bantuan untuk bayi dan ibu yang bersalin kita perkenalkan. Bantuan usahawan kita wujudkan. Bantuan petani, Coastal Guard, dan ada lagi bajet menyukat tanah-tanah adat. Daripada federal sudah kosong. Kenapa kawan-kawan kita tak minta? Ya, dah dibagi duit, menghasut lagi di bawah. Bagi tahu Seksyen 6 kerajaan yang boleh ambil balik tanah. Saya mau tanya dengan ahli yang berhormat berkenaan yang suka menghasut. Bawakan satu bukti Kerajaan Negeri Sarawak pernah ambil alih tanah yang disukat di bawah Seksyen 6. Ya? Sebab apa? Cakap senang, tipu senang. Ya, tapi kita tidak akan biarkan penipuan ini berlaku. Datuk Amar Speaker, ya, dalam kesempatan yang singkat ini, saya menyeru ahli-ahli yang berhormat PH yang ada di negeri Sarawak, cukuplah bagi muka kepada kerajaan pusat yang hanya utamakan pihak sebelah sana. Marilah sama-sama kita bangunkan Sarawak. Kita anak Sarawak. Kita tahu keperluan Sarawak. Tak payahlah berpura-pura yakin pihak sana akan bantu kita. Ya, kami dulu pun ada pengalaman. Kami tahu, tak payah ulang pengalaman lama yang merugikan itu. Datuk Speaker, masa saya sudah mau habis. Sebelum disuruh berhenti, saya bercakap soal kawasan saya. Yang pertama ingin saya sebut untuk kawasan saya pohon pihak kerajaan untuk kaji secara serius penyambungan jalan dari Igan ke Kapit melalui Sibu. Saya difahamkan hanya ada 16 km saja lagi missing link. Package A telah ditender, manakala package B pula perlu tambahan bajet. Ini saya mohon sangat. Kerana apa? Kalau jalan ini dibina, rakyat pesisir Melanau akan sampai ke Sibu dari Igan sekitar 1 jam. Dan kemudian mungkin 1 jam lagi mereka boleh sampai ke Kapit, menemui yang berhormat timbalan Ketua Menteri dari Baleh, dan saya boleh minum kopi dan makan pansuh dengan ahli dari Belaga, Datuk Liwan. Kedua, saya pohon kerajaan kaji betul-betul satu perkara. Ya, ini kerajaan GPS, kerajaan yang baik kepada rakyat. Cadangan untuk memberi tanah-tanah lot perumahan untuk setiap pasangan yang tidak memiliki tanah untuk membina rumah di luar bandar. Isu ini boleh menjadi masalah besar pada masa akan datang jika tidak ditangani segera. Ya, sebab di kampung sekarang satu rumah ada 4-5 family. Tanah mau buat rumah pun tak ada.
Jadi saya pohon, ya, 2-3 kali sudah saya sebut dalam dewan ini, kerajaan GPS yang besar, yang baik hati, ya, bukan besar pun kita minta. Negeri kita banyak tanah. Bagi seorang mungkin dalam 20 poin pun sudah cukup besar untuk sebuah rumah di kawasan luar bandar. Pihak HDC sudah buat usaha yang terbaik, tapi tanpa tanah milik, HDC sukar untuk luaskan projek perumahan di luar bandar. Yang ketiga dan terakhir sekali, isu jambatan Igan. Saya berterima kasih kepada kerajaan GPS yang telah mengambil alih projek jambatan Igan yang telah diluluskan oleh kerajaan persekutuan. Tender telah award kepada orang yang layak. Telah award, telah dianugerahkan, tetapi dibatalkan. Dan kawan-kawan kita yang menjaga itu dengan senang hati setuju bajet untuk Sarawak dibatalkan. Saya heran, ini orang Sarawak atau orang mana? Ya. Karena itu untuk jabatan Igan, ya, saya pohon agar yang disebut dalam beberapa majlis rasmi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, bahawa jambatan Igan kelak adalah dalam bentuk kabel stay yang asli lagi original, benar-benar menjadi kenyataan. Dan kelak ia menjadi lambang kebanggaan negeri Sarawak yang berjaya membina sendiri lebih 10 buah jambatan bersaiz gergasi. Dan ini akan menjadi legasi untuk kerajaan GPS beratus-ratus tahun yang akan datang. Datuk Speaker, saya ada 35 seken, sudah lebih. Ya, Datuk Speaker, saya dengan rendah hati mohon menyokong ucapan belanjawan 2020 oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan menyokong rang undang-undang perbekalan tahun 2020 tahun 2019. Dan sekali lagi saya menyeru rakan-rakan PH yang ada di sebelah sana, sokonglah usaha-usaha baik dan mulia yang dilakukan oleh kerajaan GPS dan berhentilah daripada menjadi ulun kepada orang lain. Sekian, terima kasih.